Assalamualaikum kepada Dr. Fathiah. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tugasan kritikan artikel. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, Ahmad Nazran, Muhammad Azim dan juga saya lah, Muhammad Syamil. Jurnal yang kami pilih bertajuk Scratch and Challenge Board as Alternative Assessment Tool to Enhance University Student Skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nazram Bifakrudin, P124140. Soalan 1. Apakah idea-idea yang terkandung dalam artikel ini? Nyatakan idea utama yang benar-benar menarik perhatian anda. Jelaskan. Penulis memperkenalkan tujuan bagi ideanya, iaitu meneroka perspektif pelajar universiti tentang satu aplikasi baru yang digunakan sebagai satu alat penilaian alternatif dalam meningkatkan kemahiran pelajar. Penulis telah mencipta satu teknik pentaksiran alternatif yang digelar Scratch and Challenge Board (SCB) yang boleh digunakan untuk menyokong pengajaran abad ke-21 dan persekitaran pembelajaran yang memfokuskan perbincangan kumpulan. Penulis juga memperihalkan idea utamanya untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran aktiviti dengan penerapan pedagogi dan teknologi pandemik melalui kaedah pentaksiran. Idea ini memfokuskan penilaian berasaskan prestasi pelajar melalui tugasan bertulis, pembentangan, tindakan, aktiviti rakan sebaya dan kumpulan atau gabungan semua ini. Penulis memfokuskan 4 tema utama untuk dibincangkan dalam artikel ini, iaitu yang pertama, bagaimana penilaian alternatif menggalakkan penyertaan yang giat dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk menyepadukan teknologi dalam alat pentaksiran. Yang ketiga, menyelarikan pentaksiran dengan cabaran kemahiran abad ke-21, iaitu pelajaran berpusatkan pelajar. Dan yang keempat, menambah Scratch and Challenge Board terdiri daripada 6 elemen lajur utama termasuk My Idea, My Cue, Chatting, Comment dan Score. Setiap satu komponen mempunyai peranan masing-masing. Pertama, dalam lajur utama Scratch and Challenge Board, pensyarah boleh menyediakan peta minda, soalan kuis, infografik, poster atau kerangka kandungan konsep yang melambangkan fokus utama pembelajaran. Kemudian, ruang My Idea disediakan untuk berkongsi idea, pendapat, pandangan dan pemahaman seorang tentang topik. Seterusnya, kotak My Cue ialah ruang bagi soalan yang dibangkitkan oleh kumpulan lain supaya pensyarah dapat segera menangkap tahap kefahaman pelajar. Kotak chatting adalah bagi pelajar dan ahli kumpulan untuk berinteraksi. Seterusnya, kotak komen direka untuk mengulas dan pensyarah juga boleh memberikan maklum balas. Akhir sekali, bahagian skor ialah ruang pemberian markah daripada pensyarah. Idea yang diperkenalkan penulis sangat menarik kerana ianya adalah satu kaedah pentaksiran baru yang memfokuskan murid bersesuaian dengan PAK 21, iaitu ruang pembelajaran berasaskan murid. Soalan 2. Adakah terdapat sebarang idea baharu dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini digunakan secara praktikal? Jelaskan. Penulis telah memperkenalkan idea baru sebagai alternatif pentaksiran dan boleh diperhatikan secara praktikal. Informasi yang tulis dalam artikel ini boleh diperhatikan secara praktikal di sekolah-sekolah, bahkan di universiti sekalipun, untuk memahami tahap pembelajaran pelajar supaya guru boleh merancang langkah-langkah seterusnya dalam meningkatkan prestasi para pelajar. Selain itu, penulis menekankan kaedah pentaksiran secara formatif yang memfokuskan perbincangan dan menggalakkan lontaran idea dari pelajar untuk meningkatkan mutu dalam proses membuat pentaksiran. Selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM yang menekankan kaedah pembelajaran yang lebih berpusatkan pada para pelajar. Di samping itu, informasi di dalam artikel ini juga sangat sesuai untuk diperhatikan oleh para pengajar pada zaman sekarang. Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Akhir sekali, maklumat yang disampaikan oleh penulis sangat bersesuaian dengan keadaan. Proses pembelajaran dan pendidikan sekarang yang dilihat lebih cenderung dilakukan secara atas talian disebabkan kekangan tertentu, contohnya seperti masalah pandemik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Nama saya Muhammad Hazim Akmal bin Muhammad Asri, nombor metrik P123223. Seterusnya saya akan menyambung persoalan
iaitu adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama, perdebatan, perbincangan hujahan dalam artikel ini? Jelaskan. Okey, berdasarkan artikel ini kami mendapati beberapa kebaikan serta kemajuan yang dikemukakan oleh penulis. Oleh itu, kami bersepakat untuk bersetuju dengan idea yang dibawa oleh penulis kerana elemen yang dibawa adalah menerapkan pembelajaran berasaskan teknologi. Hal ini bertepatan dengan jajaran pendidikan Malaysia yang berpaksikan kepada pembelajaran abad ke-21 yang memastikan penglibatan pelajar dalam penggunaan ICT sebagai medium pembelajaran. Jika dilihat pada aktiviti, pembelajaran yang dibawa pensyarah melakukan aktiviti Scratch and Challenge Box yang mana pelajar bebas memberi pandangan dan juga idea semasa melakukan aktiviti kuis untuk bersaing dengan ahli-ahli kumpulan yang lain. Dalam masa yang sama, pembelajaran juga melibatkan beberapa teknik atau strategi seperti pembelajaran berasaskan inquiry yang mana pelajar dilatih dan diasah supaya berkemahiran berfikiran aras tinggi kebat. Tambahan pula, oleh kerana pelajar adalah daripada jurusan pendidikan, penggunaan aktiviti sebegini dapat mengasah dan meningkatkan kemahiran pelajar dalam aspek menilai, mengukur serta membuat pertimbangan yang sewajarnya terhadap sesuatu objek. Sebagai contohnya, kemahiran ini mampu menjadi satu latihan untuk diaplikasikan selepas pelajar menjadi seorang pendidik nanti. Persoalan yang keempat pula, secara keseluruhannya, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini? Nyatakan sama ada ayat artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Jelaskan. Penyampaian idea yang dikemukakan oleh penulis sangat menarik dan relevan, yang mana pemilihan idea terhadap pentaksiran alternatif melibatkan teori dan praktikal. Hal ini sangat berkesan bagi memastikan penguasaan pelajar bukan sekadar memahami akan teori, bahkan aplikasinya secara langsungnya. Target pembaca juga diambil kira, iaitu memfokuskan kajian terhadap pelajar universiti. Oleh itu, cadangan serta rujukan yang dilampirkan di dalam artikel dirasakan memuaskan untuk memberi kefahaman serta kelancaran kepada pembaca. Tambahan pula, susunan penyampaian mengikut turutan yang sistematik, iaitu dengan memulakan pengenalan berkaitan alat pentaksiran, kemudian disusuli langkah-langkah aktiviti yang bakal dijalankan. Hal ini menunjukkan kekonsistensi idea dalam artikel. Okey, sekian. Terima kasih. Soalan kelima, apakah cadangan anda untuk mengembangkan idea dalam artikel ini? Memandangkan kajian aktiviti ini dibuat di atas talian dan ianya tidak relevan untuk digunakan kepada pelajar sekolah di luar bandar. Namun begitu, aktiviti ini boleh diinovasikan dengan mengekalkan konsep yang sama tetapi sesuai dengan keadaan persekitaran di bilik darjah. Sebagai contoh, ruang chat itu tadi kita tukar kepada beberapa kumpulan dan pelajar boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Apabila dalam kumpulan, pelajar boleh melontarkan pendapat masing-masing. Untuk sesi seterusnya, ahli kumpulan masing-masing boleh melontarkan soalan dan juga kritikan antara satu sama lain. Ini membolehkan pelajar meneroka apa tugasan yang diberikan oleh guru. Seterusnya, guru memberi rumusan tentang pembelajaran hari ini dan memberikan hadiah kepada kumpulan yang terbaik. Ini antara inovasi yang boleh diubah suai daripada jurnal ini dan sesuai untuk aktiviti PAK 21. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Jumpa lagi.